Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini kita teruskan lagi dengan praktis pengukuhan kefahaman kebat sains tingkatan 2. Okey, untuk hari ini kita akan masuk daya dan gerakan. Kita tengok soalan 1 hingga soalan 7. Okay, untuk motivasi kita hari ini, the reason, reason untuk kamu belajar. Sebab apa kita belajar? Supaya satu hari nanti kita tak menyesal. You will be the best among the best. Meaningful career prospect, self-development, peningkatan diri, top grades, plan for the future, dan further education. So, apa sahaja alasan kamu hendak belajar adalah bergantung pada diri kamu sendiri. Next, kita baca dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni menunjukkan seorang lelaki yang obes. Pada pendapat anda, mengapakah tapak kasut lelaki orang yang obes ini, orang yang gemuk ni menjadi cepat haus? Okey, ini point dia. Berbanding tapak kasut orang yang kurus. Okay, agak sebab apa? Apa kesan berat badan dia kepada tapak kasut? Okay, kesan kepada tapak kasut yang menjadi cepat haus. Okay, kita tahu bila orang yang gemuk ataupun orang yang obes, dia mempunyai berat badan yang berlebihan. Okay, apa yang berlaku ialah daya geseran yang lebih besar akan bertindak ke atas tapak kasut. Okay, daya geseran yang bertindak ke atas tapak kasut tu lebih besar menyebabkan tapak kasut tu menjadi lebih cepat haus. Okey, lantai yang licin boleh menyebabkan kita mudah tergelincir seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Mengapakah lantai yang basah menjadi lebih licin dan kita mudah tergelincir di atasnya berbanding lantai yang kering? Okey, apa kesan air terhadap daya geseran antara tapak kasut dan permukaan lantai? Okay, air itu dia mengurangkan geseran antara tapak kasut dan lantai. So, bila sedikit sahaja geseran yang bertindak, dia menyebabkan kita mudah tergelincir di atas lantai yang basah. Foto di bawah menunjukkan beberapa orang cuba menolak lori yang tersangkut. Pada pendapat anda, mengapakah lebih banyak orang diperlukan untuk menolak lori berbanding sebuah van?
Ini bergantung kepada saiz lori dan saiz van. Bandingkan. Okay, kita tahu lori saiznya lebih besar berbanding van, maka berat dia juga lebih besar. Okay, lori lebih berat daripada van. Daya yang lebih besar diperlukan untuk menolak lori. Maka lebih ramai orang diperlukan untuk menolak sebuah lori. Okay, kita masuk soalan 4. Seorang lelaki menggunakan payung terjun, parachute. So, bolehkah payung terjun digunakan jika tiada graviti? Okey. Yang menyebabkan payung terjun ini terbuka dan berfungsi adalah daya graviti yang menarik ke bawah dan juga pengumpulan udara di kawasan bawah payung ni. Barulah payung terjun berfungsi. Okay, dia hanya menggunakan kawalan angin saja. So, bolehkah payung itu digunakan jika tiada graviti? Okay, jawapannya tidak. Kenapa tidak? Kerana payung terjun hanya terapung di dalam udara dan tidak bergerak turun ke bumi. Sebab tak ada daya tarikan graviti bumi, maka payung itu akan terapung sajalah. Okey, soalan 5. Seorang budak perempuan sedang bermain luncur ais. Bolehkah peluncur itu meluncur di atas permukaan ais sekiranya tiada geseran? Terangkan jawapan anda. Okey, tidak. Sebab peluncur itu perlukan geseran untuk membolehkan dia mencengkam ais. Okey, tanpa geseran dia akan jadi mudah tergelincir di atas ais. 6. Berikan cadangan bagaimana untuk meningkatkan daya geseran antara dua permukaan yang bersentuhan. Okey, untuk meningkatkan daya geseran antara dua permukaan bersentuhan, maksudnya kita tak nak bagi dia licin, okey, kita boleh apa? Kalaulah situasi kawasan tu lantai bilik air di rumah, so kita mudah tergelincir. So apa yang kita boleh buat untuk mengurangkan risiko gelincir tu? Okay. Kita boleh mewujudkan permukaan bersentuhan yang lebih kasar. So kalau dalam bilik air kita punya jubin, jubin yang lebih kasar bercorak ataupun kecil-kecil kan dia bersambung. Ada corak tu, lebih kasar, dia akan mengurangkan, dia akan meningkatkan geseran. Menekan dua permukaan bersama dengan lebih kuat. So bila kita jalan dalam permukaan yang licin, selalunya kita beri tekanan pada kaki untuk tekan lantai tu dengan lebih kuat dan menyingkirkan pelincir antara dua permukaan bersentuhan. Maksudnya, kalau di dalam bilik air tu, kita keringkan lantai atau kita lap supaya kurangkan pelincir bahan yang boleh menyebabkan geseran tu berkurang. Okey, tengok soalan 7. Kenal pasti jenis tuas yang tidak digunakan untuk mengangkat beban yang berat tetapi menyebabkan kerja menjadi lebih senang. Okey, jawapannya adalah tuas kelas ketiga. Okey. Daya sentiasa lebih berat dengan fulcrum berbanding beban. Oleh itu, daya yang besar boleh digunakan untuk menggerakkan beban yang kecil. Kita bagi contoh kat sini. Okey. Penyepit ais. Kerjanya tak berat pun nak ambil ais ni tapi nak memudahkan kerja. Okey, nak bagi kerja jadi senang. So daya yang dikenakan antara fulcrum dan beban. Okey, saya rasa sampai soalan 7 dah. Itu saja untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu saja daripada teacher. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.